Kita masih lagi dalam bab apa ni, al-mawaqit, tentang waktu sembahyang. Tentang waktu sembahyang. Hadis yang pertama daripada Ibnu Abbas, itu tentang Jibril telah menjadi imam kepada Nabi SAW 2 kali dekat Baitullah. Hadis yang kedua, hadis ni lebih kurang ya, hadis. Kita tengok hadis yang kedua pula, riwayat daripada Ibnu Syihab. Beliau menceritakan kepada Usamah bin Zaid Al-Laythi bahawa Umar bin Abdul Aziz pernah duduk di atas mimbar, maka beliau mentakhirkan sedikit sembahyang asar. Langsung Urwah bin Az-Zubair berkata kepadanya, "Ketahuilah, sesungguhnya Jibril alaihissalam telah memberitahu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang waktu sembahyang." Faqala lahu Umar bin Abdul Aziz pun berkata kepadanya, "I'lam ma taqul." Ketahuilah apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau katakan itu. Satu lagi maknanya, fahamilah betul-betul apa yang engkau cakapkan itu. Itu kalau kita baca i'lam. Baru ni kita sudah terjemah dah. Satu lagi kita baca dengan a'lim, yani amar kepada rubai, a'lama yu'limu, a'lim, mana beritahulah apa yang engkau cakapkan, apa yang engkau katakan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, a'lamu, yani sirah mutakallim, saya tahu apa yang engkau katakan itu. Faqala lahu Urwah pun berkata kepadanya, "Sami'tu Bashir bin Abi Mas'ud." Saya telah mendengar Bashir bin Abi Mas'ud berkata, saya telah mendengar Aba Mas'ud Al-Ansari berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nazala Jibril fa akhbarani biwaqti as-salah." Maka beliau menceritakan kepadaku, memberitahu kepadaku tentang waktu sembahyang. Fa sallaitu ma'ahu. Saya bersembahyang bersama baginda. Saya bersembahyang bersamanya, yakni bersama Jibril. Thumma sallaitu ma'ahu. Kemudian bersembahyang bersamanya. Kemudian bersembahyang bersamanya. Kemudian bersembahyang bersamanya. Kemudian bersembahyang bersamanya. Dia mengira dengan jari-jarinya 5 sembahyang. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kata perawi, yakni Abu Mas'ud. Saya tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang zuhur ketika matahari telah tergelincir. Wa rubbama akharaha hina yashtaddu al-har. Kadang-kadang baginda mentakhirkannya, yakni melewatkan sembahyang zuhur pada waktu ataupun pada ketika panas kuat. Dan saya telah melihat baginda bersembahyang asar ketika mana matahari masih lagi tinggi putih, yakni cerah, tidak bercampur dengan warna merah ataupun kuning, yakni sebelum dimasuki oleh kuning, warna kuning, kerana sudah agak petang lah. Fayansarifur rajul, selepas selesai bersembahyang, seseorang boleh pergi ke Dzul Hulaifah, yakni boleh sampai ke Dzul Hulaifah sebelum jatuh matahari atau terbenam matahari. Wa yusalli al-maghrib, dan baginda bersembahyang maghrib hina tasqutu syams, ketika matahari telah jatuh, ketika matahari jatuh ataupun terbenam, dan bersembahyang isya
ketika telah gelap ufuk. Kadang-kadang baginda mentakhirkannya, yakni sembahyang isya, hatta yajtami'an nas, sampai orang berkumpul. Dan bersembahyang subuh pada satu kali bighalas, pada waktu ghalas, thumma shalla marratan ukhra, kemudian pada kali yang lain bersembahyang subuh pula, fa asfara biha, dikerjakan baginda sembahyang subuh itu pada waktu cerah tanah, pada waktu telah cerah tanah, itu mana waktu isfar. Thumma kanat salatuhu ba'da dhalika at-taghlis, setelah itu sembahyang baginda ialah pada waktu ghalas, yakni di awal waktu subuh, hatta mata, sampai baginda wafat. Walam ya'ud ila an yusfira, dan tidak lagi baginda mengerjakannya pada waktu isfar, yakni pada waktu cerah tanah. Abu Dawud berkata, hadis ini telah diriwayatkan dari Zuhri oleh Ma'mar, Malik Ibnu Uyainah, Syu'aib bin Abi Hamzah, Laith bin Sa'ad, dan selain mereka. Tetapi mereka tidak ada menyebutkan waktu Nabi SAW bersembahyang itu, dan mereka tidak mentafsirkannya. Demikian juga hadis ini telah diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah dan Habib bin Abi Marzuq dari Urwah, sama seperti riwayat Ma'mar. Sama seperti riwayat Ma'mar ini. Sama seperti riwayat Ma'mar dan sahabat-sahabatnya. Cuma Habib tidak ada menyebutkan Bashir, yakni dalam isnadnya. Abu Daud berkata, Wahab bin Kaisan telah meriwayatkan dari Jabir dari Nabi SAW tentang waktu maghrib. Qala, dia berkata dalam riwayatnya, kemudian ja'ahu lil maghrib, kemudian Jibril datang kepada baginda untuk bersembahyang maghrib ketika matahari telah terbenam, yakni pada keesokan harinya, pada waktu yang sama, yakni dengan hari sebelumnya. Qala Abu Dawud berkata, demikian juga telah diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi SAW, sabda baginda, kemudian Jibril bersembahyang maghrib denganku, yakni pada keesokan harinya, pada waktu yang sama, yakni dengan hari sebelumnya. Demikian juga telah diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari hadis Hasan bin Atiyah dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari datuknya, dari Nabi SAW. Ini lagi berkenaan dengan waktu sembahyang. Seperti baru ni Ana sudah sebut dah, berkenaan dengan waktu ni khilaf-khilaf dia. Sekali lagi lah kita sebut sepintas lalu, iaitu berkenaan dengan waktu sembahyang zuhur. Tak ada khilaf tentang waktu zuhur itu bermula daripada gelincir matahari. Ada sedikit khilaf, baru ni sudah disebut, iaitu selepas gelincir matahari qadar satu tali kasut, sepanjang tali kasut, baru masuk waktu zuhur. Tetapi yang pertama, sebaik saja gelincir matahari sudah masuk waktu zuhur, itu yang lebih kuat, yang lebih sahih, dan yang lebih ramai. Lebih ramai berpendapat begitu, sebaik saja gelincir matahari pada waktu tengah hari itu masuklah waktu zuhur, walaupun sebelum sampai sepanjang tali kasut itu. Mereka mentakwilkan riwayat hak baru ni kita sudah jumpa dah, sepanjang tali kasut baru masuk waktu zuhur. Selepas gelincir matahari, sepanjang tali kasut baru masuk waktu zuhur.
Mereka kata hak tu bukan baru masuk waktu zuhur, tetapi habis sembahyang zuhur, selesai sembahyang zuhur. Yang ini sebaik saja gelincir matahari telah Nabi SAW mulakan, Jibril mulakan sembahyang. Lepas tu habis sembahyang, pada waktu sepanjang bayang sesuatu tu sepanjang tali kasut selepas gelincir matahari. Sudah ada bayang sepanjang tali kasut. Yang ni Jibril selesai bersembahyang zuhur itu dengan Nabi SAW. Dia takwil gitu, dan hak tu lebih sahih. Itu berkenaan dengan sembahyang zuhur. Berhubung dengan akhir sembahyang zuhur, dalam hadis baru ni dan hak saat ni pun ada. Hak saat ni tapi saat ni tak ada. Dia sebut sembahyang zuhur ketika tergelincir matahari, gitu saja. Akhir dia tak ada sebut. Dalam riwayat sebelum ni ada sebut. Berkenaan dengan akhir sembahyang zuhur ni, akhir waktu zuhur, iaitu ada khilaf, beberapa khilaf. Yang pertama, bayang sesuatu jadi sama panjang dengan dia. Bayang sesuatu tu sama panjang dengan dia. Selepas tu kalau panjang sikit pun daripada dia, masuk dalam waktu asar, habis dalam waktu zuhur. Itu satu. Yang kedua, bayang sesuatu tu menjadi dua kali ganda dia, bukan sekali ganda sama panjang, dua kali dia baru habis waktu zuhur. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dalam zahir riwayat, orang panggil zahir riwayat dia. Tetapi dalam kebanyakan riwayat dalam mazhab Imam Abu Hanifah seperti yang lain-lain juga, iaitu apabila bayang sesuatu tu jadi sama panjang dengan sesuatu itu. Lepas tu bila panjang sikit, lebih sikit, masuklah waktu asar, habislah waktu zuhur. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, selepas waktu zuhur dia ada orang panggil waktu mustarak. Waktu mustarak. Ini pendapat Imam Malik. Di sini dia sebut ni dalam kitab ni pada muka surat 154, pendapat Ibnul Mubarak dan Ishaq bin Rahawayh. Mereka mengatakan selepas waktu zuhur, antara zuhur dengan asar tu orang panggil waktu mustarak, waktu berkongsi. Mana kita kerjakan sembahyang asar pada waktu tu pun tunai, orang panggil. Kita kerjakan sembahyang zuhur pada masa tu pun tunai juga, masih lagi dalam waktu lagi. Iaitu apabila bayang sesuatu tu menjadi sama panjang, situ sama panjang dengan sesuatu, itu hak akhir dia. Kalau sembahyang lagi kadar 4 rakaat, ambil air sembahyang, lepas tu sembahyang 4 rakaat, boleh lagi. Dan dalam masa tu juga kalau sembahyang asar, boleh lagi. Yang ni kalau satu orang sembahyang zuhur pada masa tu, seorang lagi sembahyang asar, kedua-duanya menunaikan sembahyang dalam waktunya. Yang ni mengikut mereka. Mengikut mereka, begitu. Inilah yang dikatakan dalam kitab ni, wa ta'ifatun minal ulama annahu yadkhulu waqtul 'asr wa la yakhruju waqtuz zuhur. Masuk dalam waktu asar tetapi tak habis lagi waktu zuhur. Tinggal lagi kadar 4 rakaat yang boleh dikerjakan zuhur dan asar adaan secara tunai. Secara tunai, dikira tunai lagi. Mereka berpegang dengan hak mana? Dulu, hak baru ni kita sudah jumpa pada hadis. Nabi SAW bersabda, yang ni Jibril bersembahyang zuhur dengan aku pada hari yang kedua, ketika bayang sesuatu itu menjadi sama panjang dengannya. Dan bersembahyang asar pada hari yang pertama, ketika bayang sesuatu itu menjadi sama panjang dengannya. Hak tu lah kata. Dia pakai hak tu. Maknanya kalau buat sembahyang asar pada masa itu pun boleh, zuhur pun boleh. Sebab pada hari yang kedua nak cerita hujung sembahyang zuhur tu, akhir sembahyang zuhur tu, pada ketika bayang sesuatu telah menjadi sama panjang dengan dia. Lepas tu hari yang pertama dia nak tunjuk sembahyang asar ketika bayang sesuatu menjadi sama panjang juga. Hak tu lah. Ini menunjukkan kedua-dua sembahyang tu boleh dikerjakan pada masa ni, orang panggil waktu mustarak.
waktu yang dikongsi oleh dua sembahyang. Mengikut mereka inilah, mengikut mereka ini, kalau dikerjakan pada masa tadi masih lagi tunai. Tentang akhir waktu zuhur, begitulah. Waktu asar seperti tadilah, maknanya berpandukan kepada hak zuhur tadi. Bagi orang yang mengatakan sebaik saja golongan yang pertama, lebih sikit daripada bayar sesuatu tu, lebih sikit bayar, masuklah waktu asar. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, maknanya 2 kali bayar sesuatu, baru masuk waktu asar. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Yang ketiga, selepas pada waktu mustarak tadi lah. Selepas pada waktu mustarak tadi, itulah waktu sembahyang asar yang tidak ada khilaf. Tetapi kalau dibuat sembahyang asar pada sebelum tu, boleh sebab waktu mustarak. Ini pendapat yang ketiga, berkenaan dengan permulaan waktu asar. Permulaan waktu maghrib pula. Permulaan waktu maghrib mengikut jumhur ulama, iaitu bila jatuh matahari lah, tenggelam matahari ataupun terbenam matahari. Terbenam matahari. Tetapi mengikut Imam Syafi'i, ada satu pendapat dia, ada beberapa pendapat Imam Syafi'i, ini dalam salah satu pendapat dia. Dia kata apabila bayar sesuatu itu menjadi 2 kali ganda dia, maka habislah waktu asar. Walaupun maghrib tu tak masuk lagi, matahari tak jatuh lagi, maghrib tak masuk lagi, tapi asar sudah habis. Itu asar tadi tu. Maknanya maghrib tak masuk lagi. Maghrib tu ittifaq lah, mana apabila jatuh matahari baru masuk waktu maghrib. Tapi asar tadi akhir dia ada khilaf. Ada khilaf. Jumhur ulama mengatakan kalau selagi tak jatuh matahari juga ada lagi lah waktu asar. Tapi ada satu pendapat Imam Syafi'i mengatakan sebelum jatuh matahari itu habis dah waktu asar. Tetapi pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i dan lain-lain semua mengatakan baru habis waktu asar itu apabila masuk waktu maghrib. Mana tidak ada waktu, orang panggil dalam istilahnya waktu muhmal, waktu kosong, seperti selepas subuh dengan zuhur, waktu kosong. Tak ada lagu tu. Maknanya rapat ke maghrib lah. Ini berdasarkan hadis man adraka raka'atan minas salah qabla an taghrub asy-syams faqad adraka. Sesiapa yang dah 1 rakaat sembahyang tu sembahyang asar lah sini, sebelum jatuh matahari, berarti dia telah dah sembahyang tu. Maknanya dah tunai dalam waktu lagi. Walaupun hak 3 lagi tu dia sembahyang dalam waktu maghrib, dia kira tunai lah, tidak qada, tidak qada. Jumhur ulamanya pegang dengan hak itulah. Tetapi Imam Syafi'i hak kata tadi, dia kata sebelum masuk matahari itu sudah habis dah waktu asar, dia pegang dengan hadis sebelum ni. Baru ni kita sudah baca dah. Hari yang kedua Jibril sembahyang pada waktu matahari itu menjadi bayar sesuatu menjadi 2 kali ganda pada ketika itu. Hari yang kedua ini menunjukkan akhir dia. Dia pegang dengan hak tu. Tapi hak tu tidak kuat sebenarnya. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i pun hak lebih sahihnya rapat kepada waktu maghrib. Sebab hak baru ni kita baca Jibril ajar, tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebut waktu tu, dia tidak menunjukkan tidak menunjukkan tepat waktu tu, had waktu, tetapi ia lebih menunjukkan waktu yang mukhtar, waktu yang afdal. Jangan lebih daripada tu. Gitu. Satu. Yang kedua, pendapat jumhur ulama, dia kata apa? Hadis-hadis hak baru ni yang menyebutkan sebelum masuk waktu maghrib itu sudah habis dah asar tu, ini cerita mula-mula sembahyang itu difardukan, iaitu ketika di Mekah lepas daripada Mi'raj itu, Jibril pun turun ketika di Mekah. Hak Nabi SAW sebut ni kemudian ni, man adraka raka'atan qabla an taghruba asy-syams faqad adraka, tu kemudian. Berdasarkan hadis hak kemudian ni, maka yang pertama tadi sudah mansuh. Kalau kita katakan
hak tu sebagai ketentuan waktu lah, maka itu sudah masuk. Waktu maghrib pula masuknya tak ada khilaf, masuk waktu maghrib dan ittifaq ulama. Masuk waktu maghrib tu iaitu apabila terbenam matahari. Habisnya ada khilaf. Jumhur ulama mengatakan sampai kepada hilang syafaq. Yang lepas jatuh matahari tu dia ada lagi merah ke ufuk. Kalau kita sini sebelah barat. Sebelah barat tu merah. Lepas habis merah tu tak ada belakang. Tu baru masuk waktu isyak. Tetapi Imam Syafi'i dalam qaul jadid dia mengatakan selepas waktu maghrib, lepas semaya maghrib tu qada semaya 4 rakaat. Seseorang tu ambil air semaya, lepas ambil air semaya 4 rakaat. Lepas tu habislah waktu maghrib. Walaupun tak masuk lagi seperti hak mana biasa lah kita duduk amalan ni, selepas habis syafaq tu hilang syafaq tu. Maknanya selepas sembahyang maghrib 3 rakaat, lepas pada tu kira-kiranya seseorang ambil air semaya. Lepas pada ambil air semaya 4 rakaat. Lepas pada habis 4 rakaat, kepanjang tu lah waktu maghribnya. Itu mengikut qaul jadid. Tetapi baru ni anda sudah sebut dah, qaul jadid ini, pendapat qaul jadid ini tidak lebih kuat dalam mazhab Syafi'i. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dipakai qaul qadim dalam masalah ni. Qaul qadim serupa dengan jumhur ulama orang-orang lain, iaitu apabila hilang syafaq lah. Yang ni serupa hak duduk amalan ni kalau dalam kita masyarakat Syafi'i ni, hak duduk amalan ni bukan mengikut qaul jadid. Biasanya qaul jadid ni lebih kuat, lebih kemah, dan lebih disokong oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Tetapi dalam masalah ni tak. Mereka mengatakan qaul qadim Syafi'i lebih kuat. Dan Imam Nawawi pun kata lagu tu, hak sahihnya tak boleh pergi, kata dia hak lain. Tak boleh pergi. Lepas tu ada perincian dia. Hak saat ni kita kata ambil air sembahyang, lepas tu sembahyang 4 rakaat. Ada lagi khilaf lagi di celah-celah tu. Panjang sikit pada tu. Panjang sikit tu sekadar mana? Lepas tu qamat, lepas tu sembahyang 4 rakaat sepanjang tu. Waktu maghrib. Ada lagi lah perincian dia. Sebab itulah ulama-ulama tak sepakat. Dia pegang dengan mana asalnya qaul jadid itu, iaitu Jibril mari pada hari yang pertama sembahyang maghrib, pada masa tu, pada masa terbenam matahari. Pada hari yang kedua tu pada masa tu juga, menunjukkan waktu dia tu sama. Tak ada waktu dia lain, tak ada. Waktu tu juga. Dia pegang dengan hak tu lah. Sedangkan seperti yang jumhur ulama pegang, hadis-hadis seumpama itu menunjukkan bahawa sembahyang maghrib pada masa tu lah hak afdalnya. Bukan makna waktu dia sudah habis dah, tak habis lagi. Hak Jibril mari tunjuk tu tidak menunjukkan batas waktu, tetapi menunjukkan hak afdal. Adalah beberapa sembahyang yang memang menunjukkan waktu, tapi bukan semua sembahyang. Pada ketika Jibril mari itu dia tunjuk untuk nak menyatakan had ataupun batas waktu, bukan. Bahkan menunjukkan yang afdal. Sebab itulah Imam Nawawi kata, dia kata wa dhahaba al-muhaqqiqun min ashabina ila tarjih al-qawl bi jawaz ta'khiriha ma lam yaghib ash-shafaq wa annahu yajuz ibtida'uha fi kulli waqtin min dhalik wa la ya'thamu bi ta'khiriha an awwal al-waqt wa hadha huwa as-sahih was-sawab alladhi la yajuz ghayruhu wal jawab an hadith Jibril tak apalah. Imam Nawawi kata mengikut muhaqqiqun, ahli tahqiq dalam mazhab kita, iaitu mereka mentarjihkan pendapat yang mengatakan boleh ditakhirkan sembahyang maghrib selagi tidak hilang syafaq itu, dan harus dimulakan pada waktu mana saja selagi tak hilang syafaq itu. Harus, bukan molek, tak, harus. Dan tidak berdosa dengan mentakhirkan daripada waktu tu. Kalau selagi tak masuk isya tu tak berdosa, harus lagi. Inilah yang betul, dan yang betul tidak boleh yang lain, kata dia. Hak ni yang pakai. Sebab itulah sekarang ni mana-mana pun
yang mengamalkan mazhab Syafi'i itu dia pakai hak ni serupa dengan orang lain juga dari segi waktu maghrib ni. Dari segi waktu maghrib ini. Apalagi banyak hadis-hadis yang lain. Banyak hadis-hadis yang lain. Satunya hadis umum tadi, sesiapa yang dah satu semaya dalam waktu dia, satu rakaat bagi sesuatu semaya tu dalam waktu dia, bermakna dia dah lah semaya tu. Maknanya ni riwayat ni tak ada sebut sebelum jatuh matahari ataupun sebelum naik matahari ke, tak ada. Man adraka raka'atan minas salah faqad adraka, gitu saja dalam riwayat yang lain. Sesiapa yang dah satu rakaat semaya, ikutlah semaya apa-apa. Semaya maghrib kau misalnya, berarti dia dah maghrib tu. Dia pegang dengan hadis tu satu. Yang kedua, banyak hadis, banyak sekali. Apa ni? Dalam hadis disebutkan, iaitu apabila dihidangkan makanan, idza quddimal asya fabda'u bil asya. Apabila dimulakan dihidangkan makanan, maka kamu kena makan dulu. Bahkan dalam riwayat-riwayat banyak juga menyebutkan apa ni, dalam pada ketika puasa tu kan, Nabi SAW buka puasa dulu, tidak semaya dulu. Buka puasa tu lama kali lah. Buka puasa tu kira-kiranya, kalaulah waktu dia tu sesempit seperti yang disebutkan tadi, tentulah Nabi SAW semaya dulu. Dia tidak akan makan. Ini tidak, makan dulu. Makan dulu. Itulah amalan-amalan sahabat, ramai sahabat buat gitu. Menunjukkan, semua ni menunjukkan bahawa waktu maghrib bukanlah sependek tadi, tetapi dengan habisnya waktu, dengan hilangnya syafaq itu. Hadis Jibril yang menunjukkan waktu yang sama tu, mereka jawablah beberapa jawapan, di antaranya seperti yang anda sebut tadi. Dua jawapan tadi. Yang ketiganya iaitu hak ni yang menunjukkan sampai kepada waktu isyak ni, hak ni lebih sahih isnadnya, dari segi sanadnya lebih sahih daripada yang pertama. Waktu isyak pula, waktu isyak mengikut khilaf tadilah. Kalau mengikut qaul jadid tadi, lepas pada semaya 4 rakaat lepas maghrib, habislah, masuklah waktu isyaknya. Masuklah waktu isyak. Masuk waktu isyak. Lepas tu kita kata, boleh ke nak buat lagu ni? Boleh lah, boleh. Memang ada orang yang pandai, orang yang alim buat, terutamanya apabila seseorang itu sakit kan, lebih-lebih lagi lah bolehnya. Lebih-lebih lagi lah boleh. Sakit lembek, kalau kita kata susah nak ambil air semayang tu pun kena orang cucu. Semayang maghrib, duduk semayang maghrib, bos dah molek lepas pada tu kan semayang isyak, boleh. Walaupun kita kata qaul jadid ini tidak diterjihkan oleh ulama-ulama lain dalam mazhab Syafi'i, tetapi ia adalah hasil ijtihad. Apabila hasil ijtihad, dia tidak roboh gugur dengan gitu saja. Al-ijtihad la yanqudhu bil ijtihad. Ijtihad tidak roboh dengan ijtihad lain yang mari. Walaupun Imam Syafi'i juga, kemudian dia tidak kata pendapat yang pertama tu tak betul langsung, saya bertaubat, saya tinggal. Tak, dia tak kata lagu tu. Hak yang pertama tu pun dia bukan bagi dengan fikiran dia. Tak, ada dalil seperti yang kita sebut tadilah, hadis Jibril tu, iaitu Jibril pada hari yang pertama mayat pada waktu tu juga maghrib, pada hari yang kedua pun pada waktu juga. Itulah dalil dia. Ada dalil juga, ada dalil juga. Cumanya dia tengok pula, kemudian tu tengok nilai-nilai pula. Bukan kemudian hak dululah, pendapat hak dulu, qaul qadim Syafi'i. Tapi kalau orang lain tak ada lah masalah nilai macam tadi, sebab mereka daripada awal lagi kata waktu maghrib baru habis apabila hilang syafaq tu, barulah habis. Ni bagi hak Syafi'i. Dulu mana dia supaya orang lain, dia kata apabila habis syafaq, hilang syafaq, barulah habis waktu maghrib. Tiba-tiba hak baru ni dia pegang dengan ni, tak tahu, dia nampak gitu, tidak merobohkan yang pertama. Apalagi yang pertama tu, kalau kita nak ambil kira pendapat ulama ni lah, bukan dia seorang yang pertama tu sampai kepada hilang syafaq tu. Bahkan jumhur ulama tu pendapat jumhur ulama. Kalau Imam Syafi'i kata kalau dia bantah, dia tak terima, dia tak terima pun ramai lagi orang lain. Kalau tidak sampai orang lain, kalau kita nak tengok misalnya kalau dalam satu masalah ni hanya pendapat Syafi'i saja,
Qaul qadim dia kata mana habis waktu maghrib ni apabila habis syafaq, hilang syafaq. Qaul jadid sepatutnya tadi reka. Kalau kita nak pakai qaul qadim boleh ke tidak? Boleh juga kalau tak ada pendapat orang lain pun. Sebab apa? Itu adalah hasil ijtihad. Itulah maknanya kuatnya hasil ijtihad itu. Jadi orang kemudian ni mana nilai lagi hak dulu dengan hak kemudian. Biasanya pendapat hak kemudian ni lah yang diterjihkan, tetapi hak ni tidak. Orang kemudian dalam mazhab Syafi'i terjihkan hak dulu. Hak dulu tu lebih kuat dari segi hujah, dari segi dalil dia. Kita nak pakai hak tu pun boleh, terutama sebab kita kata tadilah orang sakit nak jamak semaya tu. Nak jamak semaya. Ni bukan masalah jamak, memang habis waktu, sudah boleh. Kalau nak jamak tu pun masih ada lagi jalannya. Kepada yang sakit ke apa tu. Jamak ni maknanya kita tidak anggap habis waktu lagi. Isyak tu tak masuk lagi, tapi kita nak buat isyak dulu. Sebab kita uzur ni. Sebab kita jamak nak musafir, boleh juga lagu tu. Tapi kalau mengikut orang Syafi'i tadi, qaul jadid tadi, tak payah jamak. Memang semaya dalam waktu dia tu. Lepas pada semaya maghrib tu duduk sebentar, semaya sunat kau. Lepas pada tu kan semaya isyak. Yang ni dalam waktu dia, bukan jamak, dalam waktu dia. Waktu isyak pula, khilaf seperti tadilah. Hak kebanyakan jumhur ulamanya mengatakan apabila hilang syafaq. Situ permulaan dia. Akhir dia pun ada khilaf juga. Ada yang mengatakan 1/3 awal malam. Ada yang mengatakan separuh malam. Habislah waktu dia. Yang mengatakan 1/3 malam ni, awal malam, itu pendapat Umar bin Abdul Aziz. Itu juga pendapat Syafi'i dalam satu pendapatnya. Mana pendapat Imam Syafi'i ini pun banyak juga, kadang-kadang berkenaan dengan sesuatu perkara mengikut zahir hadis Ibnu Abbas ini. Hak baru ni. Sauri dan ashabul ra'yi Ibnu Mubarak Ishaq bin Rahawai mengatakan akhir waktu isyak iaitu separuh malam. Syafi'i pun pendapat lagu ni juga ketika dia duduk di Iraq. Ketika dia duduk di Iraq, dia kata separuh malam. Lepas tu dia kata ada beberapa pendapat dia lah. Tetapi pendapat jumhur ulama, waktu isyak rapat subuh. Termasuklah Imam Syafi'i, ada juga satu pendapat dia. Dan pendapat dia hak ni dipakai dalam mazhab Syafi'i, mana-mana pun pakai hak ni sampai subuh. Yang ni kalau semaya isyak tu dah 1 rakaat sebelum masuk waktu subuh. Lepas tu hak 3 lagi tu dalam waktu subuh. Tunai lagi. Haruslah semaya pada masa tu, harus juga semaya isyak, tetapi bukan waktu yang afdal. Ada juga ulama yang cuba gabungkan semua tu. Dia kata hak 1/3 awal itu hak tu hak paling afdal. Hak separuh malam kurang sikit. Lepas tu hak sampai subuh tu, lepas pada separuh malam tu harus, waktu harus. Ada juga yang berpendapat begitu. Waktu harus dan waktu darurat, orang panggil waktu ittirar. Seterusnya kita tengok hadis yang kedua malam ni lebih kurang juga. Apa ni? Waktu subuh pula, waktu subuh tak ada khilaf waktu dia tu, iaitu apabila terbit fajar sadiq. Fajar ada dua macam, fajar kadzib, fajar sadiq. Fajar kadzib yang ni lepas pada tengah malam tu, hujung malam tu, dia kalau kita tengok sebelah timur lah, kalau tempat kita sebelah timur, matahari nak naik, dia naik merah gitu, memanjang cerah merah. Lepas tu dia hilang. Lepas tu dia hilang tu. Itu fajar kadzib, tak masuk lagi subuh. Maknanya kalau orang orang nak puasa pun boleh lagi makan, boleh lagi minum pada masa tu. Lepas tu dia naik cerah putih, warna putih melebar gitu. Sebelah
ufuk timur, di ufuk timur, warna putih. Masuk waktu subuh. Itu orang panggil fajar shadiq. Yang menentukan masuknya sembahyang subuh, waktu sembahyang subuh, fajar shadiq. Lepas tu, lepas pada waktu putih tu dia gelap sikit. Dia gelap sikit. Itu waktu ghalas orang panggil. Waktu ghalas. Nabi SAW bersembahyang subuh pada waktu ghalas. Yang ni gelap selepas asar ni. Gelap selepas asar ni. Itu masuk waktu subuh. Habis waktu subuh ada khilaf. Imam Syafi'i kata sampai waktu isfar. Ini salah satu pendapat dia lah. Sampai waktu isfar. Waktu isfar ni cerah tanah. Tak terbit lagi matahari. Habis dah waktu subuh. Yang ni sebelum naik matahari tu habis dah waktu subuh. Ini satu pendapat Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua Imam Syafi'i seperti orang-orang lain, jumhur ulama, iaitu dengan naik matahari. Bila naik matahari, habislah waktu subuh. Waktu isfar tadi tu, waktu cerah tanah tu, masih lagi dalam waktu subuh. Hak sebelum terbit matahari tu. Hadis tadi jugalah, man adraka raka'atan qabla an tatlu'a asy-syams faqad adraka. Sesiapa yang ada satu rakaat semaya sebelum naik matahari. Bermakna dia ada semaya tu. Yang ni tunai. Tak apalah. Kita tengok hak malam ni, iaitu hadis Ibnu Syihab menyebutkan bahawa Umar bin Abdul Aziz pernah duduk di atas mimbar. Pada hari itu dia pelewak sikit sembahyang asar. Urwah bin Az-Zubair pun kata kepada dia, ketahuilah, dia kata Jibril telah memberitahu kepada Muhammad tentang waktu sembahyang. Umar bin Abdul Aziz pun berkata kepadanya, faham betul-betul apa yang kamu katakan itu, ataupun ketahuilah apa yang kamu kata tu. Satu kan. Dua. Itu kalau kita baca i'lam. Yang ketiganya kalau kita baca a'lim. Beritahulah apa yang kau cakapkan itu. Yang ketiga. Yang ketiga iaitu a'lamu. Aku tahu apa yang kamu cakapkan itu. Ada beberapa. Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Syihab, ni dah mana dah sekali dengan dia ni, dah bahkan mengikut kalau kita belajar ilmu usul hadis, Umar bin Abdul Aziz ni dikatakan sebagai pengasas kepada ilmu usul hadis. Dia suruh susun kaedah. Ada juga mengatakan bukan suruh susun kaedah tu, tidak, suruh kumpul hadis. Mana dalam kitab yang berlain-lainan, dalam bentuk kitab-kitab hadis yang lain-lain bentuknya itu, yang dalam bentuk jami', dalam bentuk musnad, dalam bentuk masyikhah dan sebagainya. Dia orang yang mula-mula suruh. Di antara orang yang dia suruhnya Ibnu Syihab Az-Zuhri inilah yang dia suruh. Urwah bin Az-Zubair maknanya kira setaraf dengan dia lah, yang ini dari segi sama-sama tabi'i, kedua-duanya bukan sahabat Nabi SAW. Umar bin Abdul Aziz pun tabi'i, Urwah pun tabi'i. Urwah kata gitu. Ini menunjukkan bahawa dia menganggap eloklah molek semayang, apa-apa semayang pada awal waktunya. Sebab tu dia tegur apabila Umar bin Abdul Aziz pun pelewak sikit. Dia tegur. Dia kata Jibril ajar waktu semaya. Waktu semayanya iaitu di awal waktu lah. Itu dia faham. Umar bin Abdul Aziz dia kata, ni kalau kita kata i'lam ma taqul, kamu faham betul-betul apa hak kamu kata tu. Apa makna faham betul-betul? Satu,
Ada ulama mengatakan sebab Umar bin Abdul Aziz tegur dia kata, kamu kena faham betul-betul apa hak kamu kata tu. Iaitu ini kamu kata Jibril ajar cerita kepada Muhammad tentang waktu sembahyang. Sedangkan mengikut hak dia fahamnya, tak nyabit dengan Jibril. Nabi SAW tahu dah daripada Allah SWT, secara langsung semasa Mi'raj itu tentang waktu sembahyang. Dia tahu dah. Itu makna kamu faham betul-betul apa yang kamu kata tu. Satu makna. Yang kedua, i'lam ma taqul. Ketahuilah apa yang kamu kata tu. Apa maksud kamu nak kata tu? Kamu kena faham molek. Kamu nak kata tak sah ke sembahyang lewat ni waktu asar ni? Kau nak kata lagu mana? Hak lebih afdal di awal waktu. Kalau nak kata hak lebih afdal di awal waktu, tak ada jelas. Hak ni pelewat sikit ni pun tidaklah sampai kuning dah petang tu. Matahari tu sudah jadi kuning, tak sampai ke situ lagi. Itu makna kamu kena faham betul-betul. Bahkan dalam hadis baru ni, minggu lepas, kita tengok Jibril turun pada hari yang kedua tu. Dia sembahyang asar ketika mana? Ketika bayang sesuatu tu menjadi dua kali. Mana lewat. Dan itu bukan akhir bagi waktu asar, bahkan waktu yang terpilih lagi, molek lagi, boleh lagi, baik lagi. Sebab tu kamu kena faham molek apa yang kamu kata tu. Bukan maknanya molek sembahyang ni hak afdalnya di awal waktu, selagi tidak lewat molek lagi. Itu makna dia tegur. Dia bantah. Molek lagi ini tidak bercanggah lagi ni. Sebab Jibril pada hari yang kedua mari pada ketika bayang sesuatu tu menjadi dua kali ganda. Begitu. Maknanya boleh lagi. Ini tak sampai lagi ke situ. Tak sampai lagi matahari itu jadi kuning. Tak sampai lagi ke situ. Dua. Yang ketiga. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengan dia. Dia kata mana? Ini menunjukkan bahawa mengikut Umar bin Abdul Aziz, sembahyang asar yang afdal dikerjakan iaitu agak lewat sikit, bukan awal tu, bukan awal benar tu tidak, bukan waktu harus, memang harus boleh sembahyang di awal waktu tu, tetapi hak lebih benarnya bukan pada masa tu. Tapi seperti yang kita sebutkan tadi, mengikut Imam Abu Hanifah dalam zahir riwayat dia ni maknanya hak kuat lah dalam mazhab dia nya, iaitu apabila bayang sesuatu tu jadi dua kali ganda baru masuk waktu asar. Tadi kan kita sudah sebut dah, dua kali ganda baru masuk waktu asar, makna lewat lah. Makna kalau mengikut pendapat itu sembahyang sebelum pada tu tak sah lah, tak masuk lagi waktu asar. Tetapi satu lagi pendapat Imam Abu Hanifah, dia ada beberapa pendapat juga serupa orang lain juga, yang di waktu asar masuk dah sebelum pada tu, cumanya hak dua kali sama panjang, dua kali panjang bayang sesuatu, hak tu waktu yang afdal. Yang ni Umar bin Abdul Aziz ni dia buat pada ketika tu lah. Yang Urwah ni kata lewat pun tak apa, sebab lebih afdal pada masa tu. Itu pegangan dia. Inilah maksud Umar bin Abdul Aziz kata i'lam ma taqul, kamu kena faham molek apa yang kamu kata. Apa maksud? Kalau nak kata afdal awal waktu, tidak, makna aku tidak beranggapan begitu. Makna aku beranggapan lewat sikit lebih afdal. Lebih afdal. Itu kalau kita kata i'lam ma taqul. Satu. Kalau kita kata a'lim ma taqul, kamu bagi tahu apa yang kamu cakapkan itu. Yang ni saat ni kamu kata mana? Urwah bin Zubair kata Jibril telah bagi tahu kepada Muhammad tentang waktu sembahyang. Mana sanad? Kamu kena bagi tahu sanad dia. Tak boleh cerita hadis ni main-main mudah-mudah gitu. Nak ayat Jibril buat gini-gini, Nabi SAW kata gini-gini. Siapa dia ayat kamu? Itu maknanya. Kamu bagi tahu sanad yang kamu ceritakan, bahawa Jibril bagi tahu kepada Nabi SAW tentang waktu sembahyang ni, mana sanad dia. Ini kalau kita baca a'lim. Sebab tu hadis ni dalam Bukhari pun ada belakang ni hadis ni. Di sana ulama-ulama hurailah
ada boleh baca i'lam, ada boleh baca a'lim, ada boleh baca a'lamu, bahkan ada belaka tu riwayat. Ketiga-tiganya boleh. Ketiga-tiganya boleh. Kamu bagi tahu maksudnya isnad yang kamu cerita tu. Faqala lahu Urwah. Hak ni lebih sesuai. Hak ni lebih sesuai kalau kita kata gitu. Yang kedua, sebab apa? Urwah pun kata, sami'tu Bashir ibn Abi Mas'ud yaqul, sami'tu Aba Mas'ud Al-Ansari yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nazala Jibril. Ini menunjukkan bahawa alim tu hak lebih dekatnya. Sebab apa? Sebab lepas pada Umar kata alim ma taqul, Urwah pun kata sami'tu Bashir ibn Abi Mas'ud yaqul, sami'tu Aba Mas'ud. Ni orang hak cerita kepada dianya. Ini sanadnya, bukan aku cerita ni sesuka hati, maknanya aku ada sanadnya. Umar bin Abdul Aziz oleh kerana dia berat, sebab pada masa dia tu sudah timbul dah orang yang memalsukan hadis ke apa ni, mudah-mudah dalam hadis ni, dia suruh beringat semua orang kena pakai kaedah ni, kaedah apa-apa kena sebut sanad. Jadi untuk nak melaksanakan rancangan dia tu, rancangan dia apa dia, iaitu supaya orang ni kemah dalam masalah isnad ini. Maka apabila Urwah bin Az-Zubair kata kepada dia macam tadi, dia pun kata a'lim ma taqul, kamu kena royak sanad. Teruslah Urwah bin Zubair pun ceritalah sanad dia. Saya dengar Bashir bin Mas'ud kata, dia kata saya dengar Aba Mas'ud, ayah dia kata, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Itu sanad. Itu sanad. Ini sesuai kalau kita baca a'lim. Sebab apa hak selepas tu Urwah tu kata gitu. Dia tidak kata lagu lain. Kalau lah maksudnya semaya lewat tu lebih afdal, hak ni hak maya dulu lebih afdal, Umar bin Abdul Aziz anggap hak semaya lewat sikit lebih afdal. Kalau dia nak jawab kepada hak tu, tentulah dia bantah lagu lain. Maknanya hak awal waktu tu lebih banyak ke hadis misalnya. Dia kata gitu, tapi dia tak kata gitu. Yang dia sebut selepas ni iaitu isnad, menunjukkan bahawa kalau dibaca a'lim itu lebih sesuai. Sebab itulah kitab-kitab lama, kitab-kitab hadis ni sebenarnya molek tak ada baris daripada ada baris. Kalau ada baris dia jadi sah lah. Kalau tak ada baris senang. Kok ni pun boleh. Kalau selagi tak larilah. Kalau selagi tak lari. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita baca a'lamu ma taqul, aku tahu apa yang kamu kata tu, aku tahu. Memanglah Jibril mari cerita waktu hari mula-mula di awal waktu, apa aku tahu belaka. Tetapi ni kan masih lagi dalam waktu, dan kita pun sibuk nak menyelesaikan perkara ni. Yang ni dia duduk di atas mimbar. Duduk atas mimbar tu menunjukkan dia ada urusan maslahat umum lah tu, maslahat orang ramai. Jadi kadang-kadang sesuatu mesyuarat ke ataupun kerja ni nak berhenti tengah-tengah lagu tu susah. Nak peresu ayat lah kita kata. Biar peresu ayat, biar selesai molek tu. Lewat tu kerana perkara-perkara yang seperti ini tak apa. Apalagi kalau lewat tu tidaklah lewat sanad. Aku tahu apa kamu kata tu. Tapi tegur tu, cerita tu baguslah. Tapi aku bukan tak tahu. Ini menunjukkan sikap terbuka ulama-ulama dulu, salafus salih dulu dalam masalah ibadat ke apa ni, lagu ni dia tengok keadaan. Tidak kata mesti sama-sama nak jaga hak tu je. Boleh jadi kalau kita jaga hak tu, hak lain pula tak terjaga. Tengok keadaan lah. Sebab itulah kita kata hikmat masalah semaya awal waktu, akhir waktu, tengah waktu, ini pun masih khilaf banyak lagi. Cumanya dalam mazhab Syafi'i, hak ni ada penekanan kuatnya. Semaya awal waktu tu mustahab, elok, lebih molek. Mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab lain banyak lagi, sangat banyak khilaf. Sehingga tak boleh nak disebutkan kecuali maghrib. Manakah semaya yang dengan tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya pada awal waktu? Ada semua hadis yang bercanggah-canggah. Hak ni lagu ni. Semua semaya kecuali semaya maghrib. Semaya maghrib tak ada khilaf kecuali sekadar untuk buka puasa. Sekadar itulah. Sekadar tu.
Masalah sembahyang dia ada hikmah pula kalau kita perhatikan. Sembahyang awal waktu, kalau kita perhatikan dengan adanya orang Islam seluruh dunia ni begini ramai, maknanya setiap waktu, kan waktu ni tidak sama. Tempat kita waktu lain, ni isyak, tempat lain ni tengah hari pula. Boleh dikatakan tidak ada satu waktu pun, satu ruang waktu pun yang kosong daripada orang yang bersembahyang. Tu kelebihan. Kalau sembahyang pada satu waktu, boleh jadi di satu tempat, hanya pada waktu tu saja, di satu tempat. Walaupun pada waktu lain boleh berlaku, tapi pada satu tempat, hanya pada waktu tu, lepas tu kosong. Tapi kalau ada semua orang duduk sembahyang tu selagi dalam waktu, mana rahmat Allah sentiasa ada tunggu kepada kita. Itu makna dari satu sudut, dari satu sudut. Tapi dari sudut berjemaah tu lebih baik, berjemaah ramai tu lebih baik. Tentulah apabila waktu dia tu tetap senang, lebih senang. Tetapi waktu tu masih ada, orang boleh sembahyang lagi. Orang panggil sembahyang zuhur misalnya, dalam waktu zuhur tu kalau selagi tak habis, adalah orang duduk sembahyang walaupun pada tempatnya sama. Ini tak ambil kira tempat lain. Kalau ambil kira tempat lain, iyalah kita sembahyang zuhur, dia sembahyang isyak, lain-lain lah pula lah. Ni kalau kira setempat pun. Sebabnya kalaulah orang tu tidak mengikut mazhab zahiri, yang mana mensyaratkan sembahyang ni kena berjemaah, sembahyang ni nak sah tu dia kena jemaah. Kalau tidak jemaah tak sah kena sembahyang ni. Lepas tu kalau orang sudah sembahyang belakang dah, dia pula nak mari sembahyang, walaupun jadi sunat dah hak dia tu, tapi kena jemaah juga. Ni mengikut mazhab zahiri. Kalau tidak mengikut, selagi tidak mengikut mazhab zahiri, tak usah rayak mazhab mana, dia masih ada orang sembahyang di sepanjang waktu tu, kalau selagi tak habis. Adalah tu hal dia masing-masing. Orang ni boleh sembahyang jemaah, orang ni tak boleh, ada halnya. Jadi setiap waktu dalam waktu tadi boleh bersembahyang, akan ada yang bersembahyang. Faedahnya macam itulah dari segi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata a'lamu ma taqul, aku tahu apa yang kamu kata tu. Urwah pun kata sami'tu Bashir bin Abi Mas'ud, dan seterusnya. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril turun, dia menceritakan kepadaku tentang waktu sembahyang. Aku sembahyang dengan dia, kemudian aku sembahyang dengan dia, kemudian aku sembahyang dengan dia 5 kali. Dia duduk kira dengan jari dia. Duduk kira dia sama ada perawi hak kemudian duduk kira Abang Mas'ud tu bila Nabi sebut, kemudian aku sembahyang, kemudian aku sembahyang, kemudian aku sembahyang, duduk lipat, lipat. Ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri lipat. Maknanya dalam membilang dia sembahyang. Makna 5 kali itulah. Dia pun sebutkan, aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur ketika matahari telah tergelincir. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakhirkannya pada ketika panas kuat sangat. Ini sudah menunjukkan berbeza, dan sebab tu orang kata dasar ni, hak ni dalam mazhab Syafi'i pun pakai hak ni, iaitu sembahyang zuhur ni kalau ketika sangat panas tidak afdal awal, afdal pelewat sikit. Mana tak ada dah lah mutlak, maknanya di awal waktu tu lebih semua tak ada, tidak lagu tu. Apatah lagi orang lain pun kata lagu tu juga dalam masalah zuhur ni. Zuhur kalau panas sangat pelewat sikit. Dalam Bukhari ada disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-bardu bakkara bis-salah wa idza ishtadda al-harru abrada bis-salah. Ada disebutkan begitu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya kalau sejuk sangat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang awal kalau sejuk sangat. Sebab apa? Kalau sembahyang lewat tu dia jadi sejuk. Kalau sembahyang awal tu maknanya ni berkenaan dengan zuhur, pada ketika agak panas lah, selesa sikit lah kepada orang yang berada di negeri sejuk. Kalau sembahyang awal, sebab masa panas sikit. Kalau lewat sikit dia sudah jadi sejuk dah. Sebab itu kalau sejuk sangat dia sembahyang awal, tapi kalau panas sangat dia akan takhirkan sembahyang zuhur. Begitulah kebiasaan Nabi SAW. Yang ni Nabi SAW tengok keadaan. Begitu juga dengan kita, masalah sembahyang ni pun tengok keadaan juga. Yang disebutkan di sini satu saja, iaitu apabila panas tu kuat sangat, Nabi SAW akan mentakhirkannya. Ini berkenaan dengan sembahyang zuhur. Berkenaan dengan sembahyang asar, Imam Abu Hanifah pegang dengan hadis Nabi SAW
semaya pada ketika bayang sesuatu tu jadi 2 kali ganda, maknanya lewat lah. Padahal apabila bayang sesuatu jadi sama panjang dengan dia, sudah masuk dah waktu asar, lebih sikit masuk dah. Tapi banyak hadis menyebutkan, bahkan Nabi SAW suruh, inilah yang menjadi pegangan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, lewat semaya sampai jadi 2 kali ganda. Itu hak masa hak afdal bagi dia nya, kata mereka. Tapi dalam masalah sembahyang asar ni, kalau mazhab Syafi'i supaya hak lain, hak lebih afdalnya awal, hak lebih afdal. Lewat sikit tu tidak afdal, kau kurang dah. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah, mula-mula masuk waktu asar tu tidak afdal, boleh saja, harus saja. Tengah dia hak tu hak afdal, maknanya ada lewat juga, khilaf juga di situ. Maghrib, maghrib tak ada khilaf, awal waktu yang afdal, tak ada khilaf ni. Bahkan dari segi hak ni kalau nak kira mazhab apa nama ni Malik, mazhab apa ni Imam Abu Hanifah, lebih kuat lagi pegangnya hak awal ni, maghrib ni awal benar, sehingga tak ada nak semaya sunat qabliyah maghrib tu. Qabliyah maghrib tu tak ada. Maknanya lepas qamat terus semaya maghrib, sunat qabliyah maghrib tu tak ada dah. Cepat benar lah kalau kata. Cepat benar. Lepas tu isyak, Imam Syafi'i sendiri pun kata, kalau hak lebih lewat sikit, tapi janganlah sampai ke lepas pada separuh malam. Kalau hak alah kelewat lebih baik sembahyang isyak. Alah kelewat lebih baik. Itu berkenaan dengan sembahyang isyak. Orang lain pun kata lagu tu juga. Ini menunjukkan bahawa tidak semestinya awal waktu hak lebih afdal. Bahkan dalam bab sembahyang isyak ni, Imam Syafi'i sendiri pun kata hak lebih afdalnya lewat sikit, bukan awal waktu benar. Tetapi kalau sembahyang awal waktu, dalam waktu tadi lah sembahyang awal pun boleh. Cuma ini kita ni hak mana hak lebih afdal, hak mana hak lebih afdal. Hadis ini menunjukkan sembahyang asar ni ketika matahari tinggi lagi. Mana selepas sembahyang tu seseorang tu kalau pergi ke Zal Hulaifah, dalam naik batu daripada Madinah tu, dah lagi matahari tak jatuh lagi. Maknanya sembahyang asar ni di awal waktu. Orang-orang yang berpegang mengatakan sembahyang asar ni molek di awal waktu, dia pegang dengan hak ni lah. Tapi hak ni, masalah hadis ni, sanad dia, gapo dia, isi dia, gapo tak bahas lagi tu. Tak bahas lagi. Nanti akan datang. Hak ni kalau mengikut zahir isi dia ni gitulah. Mana sembahyang asar ni di awal waktu. Dan bagi orang yang kata hak sembahyang asar ni lewat sikit hak lebih afdal, hak ni menunjukkan harus kita pun terima harus. Apakah menunjukkan Nabi SAW selalu sembahyang pada masa tu? Tak jelas. Tak jelas. Cumanya boleh kalau kita nak kata orang yang kata selalu Nabi bersembahyang tu, sebab dia guna di sini madhi istimrari, wa ra'aituhu yusalli al-'asr. Saya melihat Nabi SAW bersembahyang, yakni selalu, sentiasa bersembahyang asar, yusalli. Dia tidak kata wa ra'aituhu shalla al-'asr, tidak, dia kata ra'aituhu yusalli. Ini menunjukkan selalu pada masa yang lalu, selalu pada masa yang lalu. Boleh dia bagi kod tu lah. Dia bagi kod tu. Kemudian sembahyang isyak tu kadang-kadang Nabi SAW mentakhirkannya sampai orang berkumpul. Jadi maksud sembahyang lewat isyak tu supaya orang berkumpul. Daripada sinilah ulama-ulama membuat kesimpulan bahawa salah satu yang menyebabkan sembahyang ni ada kelebihan dia, iaitu apabila jemaah tu ramai. Kalau ramai jemaah, kau lebih lah sembahyang tu. Walaupun mungkin dia dikerjakan lewat sikit, tetapi kerana ramai orang tu, dia jadi afdal, lebih afdal. Ini tidak bergantung kepada awal waktu semata-mata. Kalau kita mengambil kira awal waktu pun ada kelebihan dah. Mana lebih sembahyang awal waktu dalam keadaan jemaah sikit dengan sembahyang lewat sikit tapi jemaah ramai,
hadis ini menunjukkan bahawa sembahyang lewat sikit tapi jemaah ramai lebih afdal. Lebih afdal. Lepas tu ulama-ulama lain kias pula lah. Kias dengan hak lain. Kias dengan hak lain. Mana kalau kita sembahyang lewat sikit, dalam keadaan jiwa kita, fikiran kita tenang, hak tu hak lebih afdal daripada kita sembahyang awal tapi kita dalam keadaan kalut. Hak tu kias. Kias dengan hak ni. Ambil kira hak ni semua. Begitu juga pada waktu panas tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia berlewat? Sebab apabila panas sangat tidak khusyuk. Salah satu sifat orang mukminnya, walladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk dalam sembahyang. Nak dapat khusyuk tu macam-macam lah cara. Selesaikan kerja dulu, barulah buat. Dia ambil situ. Daripada situlah kiaslah. Kias. Untuk dapat khusyuk. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau makanan sudah dihidangkan kamu makan dulu, takut tak khusyuk lah. Duk tengok ke makanan, duk terliur. Sebab tu dia suruh makan dulu. Begitulah juga yang lain-lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang apabila seseorang itu bersembahyang wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan, dalam keadaan dia tertekan, tertekan dengan air kecil ataupun air besar, berasa nak buang air, jangan. Sebab apa? Nak suruh khusyuk lah. Tak khusyuk walaupun awal waktu. Jadi kelebihan ni tidak semata-mata kerana awal waktu. Banyak perkara lagi yang perlu diambil kira. Banyak perkara lagi yang perlu diambil kira. Ini semua kita dapat dalam hadis-hadis ni. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang subuh satu kali itu pada waktu ghalas. Waktu ghalas, waktu awal subuh. Waktu awal subuh. Yang dimasuk subuh, selalulah ketika tu. Selalu. Kira-kiranya masuk subuh tu orang bas mana tukar bas tu lah. Kalau hak tidak tukar bas, ambil air sembahyang. Lepas ambil air sembahyang sunat subuh dulu. Lepas tu sembahyang subuh. Bukan maknanya sembahyang subuh ni pada waktu ghalas ni terus sembahyang subuh, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir tidak tinggal sembahyang sunat subuh. Hampir-hampir tidak tinggal. Sebab itulah dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dia kata wajib sembahyang sunat subuh. Wajib. Bagi dia wajib sembahyang sunat subuh. Tak sembahyang dosa. Dosa seseorang itu tak sembahyang. Sunat subuh. Dan kalau dia pergi nak sembahyang tutup imam duduk sembahyang dah subuh, dia cekera ke dia dah lagi sembahyang sunat. Dia kena sembahyang sunat. Siapa setara tu kuat. Sebab apa? Banyak sangat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggalakkan sembahyang sunat subuh. Mana selepas tu sunat subuh tu ringkas sangat. Sunat subuh tu ringkas sangat sehingga disebutkan oleh Aisyah, semacam Nabi sallallahu alaihi wasallam tak baca surah, tak baca apa-apa, baca Fatihah saja. Tu sembahyang sunat subuh. Tidak panjang lah, ringkas sangat. Mana kalau baca surah pun baca surah-surah yang ringkas, surah-surah yang pendek. Sembahyang pada waktu ghalas. Kemudian pada kali yang lain bersembahyang pada waktu isfar, yakni waktu telah cerah tanah. Cerah tanah ni maknanya kita tengok cahaya ada orang. Apa? Cahaya ada orang. Itu waktu cerah tanah, tapi matahari tak keluar lagi. Itu waktu isfar. Kemudian dia kata selepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dia hanya pada waktu ghalas saja sampai mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mengerjakan sembahyang subuh ni pada waktu isfar, yang pada waktu cerah tanah. Pada waktu cerah tanah dah lepas pada tu. Situ hari tu je. Dia sembahyang pada waktu isfar. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan sembahyang subuh ni kebanyakannya dia sembahyang awal waktu. Bagi Imam Abu Hanifah dan orang yang sependapat dengan dia, yang mengatakan sembahyang subuh ni molek pada waktu isfar. Molek pada waktu isfar. Dia nak mana hadis ni? Hadis ni Nabi SAW tidak lagi kembali mengerjakannya pada waktu isfar, yang diselepas itu sekali itu. Dia nak mana hadis ni? Ni dia takwil lah dengan beberapa takwilan. Di antaranya ni isfar sangat ni.
Mana kira selepas pada habis semaya tu, ataupun isfar di hujung semaya, kira-kira dah satu rakaat je dalam waktu. Lepas pada tu naik matahari. Hak lagu tu dia tak ajar buat dah. Tetapi kadang setengah jam sebelum naik matahari tu, ataupun 20 minit, tu hak sama dia buat. Hak kebanyakannya hak tu dia faham lagu tu pula. Hak isfar ni, hak maksud tak ajar buat pula ni, isfar hak dekat benar dengan habis waktu. Hak tu dia tak ajar buat lepas pada tu. Tetapi isfar sebelum pada tu cerah tanah dah, nampak dah sikit-sikit. Hak tu selalu dia buat pada masa tu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dalam riwayat yang lain dia sebut asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Kamu kerjakanlah sembahyang subuh pada waktu isfar, cerah tanah, sebab pada masa tu lebih banyak mendatangkan pahala, lebih banyak pahala. Nah, dia pegang dengan hak tu. Jadi sembahyang subuh pun tidak lebih afdal awal. Tidak lebih afdal awal bagi mereka. Hak lebih afdalnya pada waktu tu. Imam Tahawi dia nak cuba gabung kedua-dua. Hak ni sembahyang waktu galas, hak ni sembahyang pada waktu isfar, lagu mana cerita? Dia kata Nabi SAW start tu pada waktu galas, start sembahyang subuh tu. Memang dia awal tu. Lepas pada sembahyang sunat subuh dia awal waktu tu kat sembahyang. Tapi dah dia baca panjang. Habis tu pada waktu isfar. Kedua-dua masuk. Habis cerita kata dia. Kedua-dua masuk. Boleh pakai kedua. Tak ada balah. Baca panjang. Dan memang pun disunatkan sembahyang subuh ni baca panjang. Apabila baca panjang, takkanlah akan kekal dalam waktu galas itu. Sudah tentu masuk dalam waktu isfar. Itu kata dia. Penyelesaian dia. Imam Tahawi selesaikan begitu. Tetapi Imam Abu Hanifah sendiri tidak. Bukan start pada waktu galas tu hak lebih afdal. Start tu pada waktu isfar juga. Dia duk kemah tu. Start tu pada waktu isfar juga. Apa yang orang kata je lagu tu? Dia kata di antara alasan lah. Pada waktu isfar tu orang sudah agak terkumpul, lebih ramai. Sebab tadi, kaedah tadi je. Apabila lebih ramai ahli jemaah, lebih banyaklah pahala dia. Tapi kalau sembahyang awal, orang dah mengatuk, tidur lagi orang. Tak ramai. Sebab apa yang lebih banyak pahala dia? Sebab jemaah ramai. Aku tu dia kata. Waktu isfar tu lebih afdal. Untuk khusyuk pun. Apabila orang tu sudah tidur agak puas dah, tidaklah dalam keadaan mengantuk, tentu dia dapat khusyuk. Waktu mana? Waktu isfar, bukan waktu galas. Waktu galas tu mengantuk sangat lagi. Tak khusyuk. Dua kau dia kata. Sebab tu kata lebih besar pahala tu. Lepas tu hadis ni kalau kita terima waktu isfar ni langsung, Nabi SAW tak buat dah lepas pada tu. Bukan makna akhir benar, tapi sebelum pada tu. Kalau dengan makna tu, kita tak boleh pakai hadis ni, kata dia. Sebab apa? Hadis ini mutafarrid perawi dia. Perawi dia siapa dia ni? Cuba kita tengok ni. Usamah bin Zaid Al-Laythi. Dia mutafarrid dalam meriwayatkan kaifiyat dan mentafsirkan tentang waktu ni. Dia mutafarrid. Sebab apa? Abu Daud sendiri komen. Dia kata qala Abu Daud kata hadis ini telah diriwayatkan dari Zuhri. Tadi kan Usamah bin Zaid tu diriwayatkan dari Ibnu Syihab, yang di Zuhri lah. Orang lain lagi Abu Daud kata meriwayatkan daripada Zuhri. Siapa dia? Iaitu Ma'mar, Malik Ibnu Uyainah, Syu'aib bin Abi Hamzah, Laith bin Abi Sa'ad dan lain-lain mereka. Tidak ada menyebut waktu Nabi SAW sembahyang. Tak ada sebut waktu Nabi SAW sembahyang. Pada waktu galas ke, pada waktu isfar ke, tak ada ni. Dan mereka tidak mentafsirkannya sebab tak adalah tafsir ni. Ni sembahyang ni pada waktu ni, sifat waktu tu tak ada. Orang lain tak ada meriwayatkan begitu. Dia seorang. Sedangkan dia ni perawi yang dipertikaikan oleh ulama. Usamah bin Zaid Al-Laythi dipertikaikan oleh ulama. Ada ulama terima, ada ulama tak terima. Imam Bukhari dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata dia dhaif. Sebab tu dia kata tak boleh. Kita tak boleh pakai hak dia walaupun ada. Kalau kita nak andaikan waktu isfar tu bukan makna akhir waktu betul pun. Maknanya sebelum pada tu, setengah jam ke 20 minit sebelum pada tu, tak, Nabi SAW tak buat juga. Tak boleh pakai hak tu. Sebab apa? Riwayat ini adalah riwayat yang mana perawi dia mutafarrid, yakni berseorangan dalam meriwayatkannya lagu ni. Orang lain tak ada riwayat lagu tu.
Imam Malik ke, Syu'aib bin Abi Hamzah ke, Laith bin Sa'ad ke, orang besar lagi kok lebih kemah daripada dia. Tak ada riwayat lagu tu daripada Ibnu Syihab. Gitu kedudukannya. Begitu juga Hisham bin Urwah telah meriwayatkan hadis ini, dan Habib bin Abi Marzuq meriwayatkan daripada Urwah, sama seperti riwayat Ma'mar dan kawan-kawannya. Cuma Habib dalam riwayatnya tidak ada menyebutkan Bashir, yakni Bashir anak kepada Abu Mas'ud tu, dalam isnad dia tak ada sebut hak tu. Dalam riwayat Habib. Tapi orang lain ada sebut juga Bashir tu anak kepada Abu Mas'ud dalam isnad dia. Wahab bin Kaisan pula meriwayatkan daripada Jabir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu maghrib. Hak waktu maghrib ni dia sebutnya. Adapun waktu-waktu lain tak ada sebut, tafsiran tak ada sebut. Waktu ni tak ada. Waktu maghrib iaitu ketika jatuh matahari, yakni pada keesokan harinya pada waktu yang sama, yakni dengan yang dikerjakan pada hari sebelumnya. Abu Daud berkata, demikian juga diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, kemudian dia bersemayam dengan aku maghrib, yakni pada keesokan harinya pada waktu yang sama. Begitu juga riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As dari hadis Hassan bin Atiyah dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari datuknya. Yakni maksud Imam Abu Daud nak cerita sini semua tak ada sebut seperti waktu yang disebutkan oleh Usamah bin Zaid Al-Laythi itu. Riwayat-riwayat lain tak ada sebut. Sebab itulah sekali kita tengok dah, kalau orang tak ngaji dia kata apa Imam Abu Hanifah ni kerah dia nak pakai semacam isfar tu. Padahal dalam hadis ni kata Nabi lepas pada tu tak ada dah buat sembahyang subuh pada waktu isfar, dia kerah semacam tu. Tak boleh kata lagu tu dia orang besar tu. Dia orang besar tu, dia tahu selok belok hadis. Seperti kita kata sana ni lah. Sekurang-kurangnya maknanya perawi dia ni dipertikaikan. Bagi orang yang terima, ialah dia terima tak apa, tapi orang yang tak terima dia tak terima. Apalagi riwayat dia ni bercanggah dengan riwayat orang lain, bercanggah dengan riwayat orang lain, dan orang lain tu lebih kuat daripada dia. Walaupun dia tu kalau kita terima orang molek tidak dhaif pun, orang lain lebih kuat, tak ada riwayat seperti dia. Ini orang panggil mutafarrid. Mutafarrid perawi. Kita tak boleh katalah lagu tu. Apalagi banyak lagi hadis-hadis yang menyokong balik dia ni pun banyak juga. Jadi tu terpulailah kepada kita, masalah ni terpulailah kepada kita nak buat pada waktu mana. Semaya, asas semaya, asas semaya. Hak tu yang penting. Kadang-kadang orang ni duduk sibuk duk cakap hak tu, hak ni nak buat kan, asal buat tu. Sebab itulah juga masalah semaya tarawih lah. Siapa kau mengatakan hak tu kata hak ni, tak usahlah benda tu ada khilaf kepada mana pun. Hak tu kata 20, hak tu kata 8. Ikutlah asal buat. Jangan tak buat langsung. Asal buat. Jadi anda mengatakan gitulah setara tu. Benda tu benda khilaf. Benda khilaf. Tetapi secara peribadinya kalau hak bab sembahyang tarawih tu secara peribadinya mengikut hak puas hati di hati anda mengatakan hak 20 tu lebih kuat. Orang lain nak kata 8 ikut dia lah. Masing-masing lah. Itu tak boleh nak kata apa. Yang pentingnya buat. Dia kata lebih afdal sembahyang di rumah, ikutlah. Memang pun ada Imam Syafi'i kata lebih afdal sembahyang di rumah, asal buat. Jangan tak buat, asal buat. Kemudian hadis yang ketiga kita berhenti sekat tu lah, sekat yang ketiga je namanya. Wallahu a'lam.